Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anis Atikah binti Khairil Anwar. Nombor matriks 08 DKA 21 F1103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Haziq bin Muhammad Fuad, bernombor matriks 08 DKA 21 F1102. Saya Erika Najlum, nombor matrik 08 DKA 21 F1090. Assalamualaikum, nama saya Adi Mirza bin Mahdi, nombor matrik 08 DKA 21 F1091. Stationary points of a curve. Titik pegun bagi fungsi fx ialah titik di mana terbitan bagi fx bersamaan dengan kosong. Titik ini dipanggil pegun kerana pada titik ini fungsi tidak meningkat atau berkurangan. Secara grafik, ini sepadan dengan titik pada graf fx di mana tangen kepada lengkung ialah garis mendatar. Dalam video ini, kita belajar macam mana nak kira koordinat bagi stationary point sepanjang curve tersebut. Persamaan bagi curve telah diberikan dalam soalan iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Stationary point ialah mana-mana titik sepanjang curve tersebut adalah bersamaan dengan kosong. dy per dx sama dengan kosong. Biasanya stationary point boleh terbahagi kepada local maximum dan local minimum points atau global maximum dan global minimum point termasuk juga horizontal points. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita menggunakan 3 langkah. Soalan ini menyuruh kita untuk mencari koordinat untuk mana-mana stationary points sepanjang curve tersebut. Diberikan y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Langkah pertama, cari derivatif function atau dy per dx. Function kita ada y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Kita perlu differentiatekan dy per dx menggunakan rumus power rule. Dengan cara ini, 1 akan hilang bila kita bezakannya. Jadi, dy per dx sama dengan 2 darab x kuasa 2 tolak 1 tolak 1 darab 4x kuasa 1 tolak 1 tambah kosong. Jawapannya dy per dx sama dengan 2x tolak 4. Itu saja daripada saya. Sekarang saya mempersilakan Erika Najlum untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudari Anis atas penjelasan tadi. Yang kedua, langkah yang kedua ini kita kena selesaikan dulu persamaan, iaitu dy dx bersamaan dengan kosong. Ingat bahawa di stationary point tadi, derivative function dia bersamaan dengan kosong. Akibat daripada ini, kita kena selesaikan dulu persamaan tersebut. Jadi, derivatif ialah 2x tolak 4 yang telah kita selesaikan pada step yang pertama. Di sini, kita kena gunakan rumus dy dx sama dengan kosong. Jadi, kita kena gantikan persamaan tersebut kepada 2x tolak 4 sama dengan kosong. Selepas itu, kita kena selesaikan x dengan pindahkan negatif 4 kepada sebelah menjadi positif 4. Seterusnya, kita kena pindahkan juga 2 ke sebelah dengan membahagikannya dengan 4. Seterusnya, 4 pula akan dibahagikan dengan 2. Jadi, jawapannya adalah 2. Di sini, kita telah mendapatkan jawapan bagi x, iaitu 2, dan merupakan koordinat x. Di sini, kita telah mendapatkan stationary point dengan koordinat x, iaitu 2. Seterusnya, kita ke langkah yang ketiga untuk mencari koordinat bagi y. Untuk mencari koordinat bagi y, kita kena tengok balik kepada stationary point sepanjang curve tersebut yang telah diberikan, iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Untuk mencari y, kita kena masukkan nilai x yang telah kita cari pada step yang kedua tadi ke dalam persamaan tersebut. Contohnya, gantikan x kepada 2. Seterusnya, kita akan masukkan nilai x dengan menggantikannya dengan 2 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan 2 tambah dengan 1. Seterusnya, kita akan selesaikan persamaan tersebut dengan mendarabkan nilai tersebut. Seterusnya, kita akan selesaikan persamaan tersebut dengan mendarabkan nilai tersebut. Selepas kita masukkan nilai, kita kena darabkan. 2 kuasa 2 didarabkan akan menjadi 4,
dan juga negatif 4 dalam kurungan akan menjadi negatif 8. 1 kita kekalkan. Langkah seterusnya adalah negatif 4 ditambah dengan 1, jawapannya adalah negatif 3. Ini merupakan jawapan bagi koordinat Y adalah negatif 3. Seterusnya, kita boleh nyatakan bahawa stationary point bagi koordinat X dengan koordinat Y sepanjang curve tersebut adalah 2, negatif 3. Selesai langkah kerja bagi stationary point, sekarang kita akan beralih kepada graf untuk plotkan stationary point tadi. Dalam graf ini, kita boleh nampak dengan jelas bahawa graf tersebut membentuk seperti global minimum point dengan koordinat 2, negatif 3. Dengan point tersebut juga, kita boleh nyatakan derivatif bagi dy dx harus sama dengan kosong. Selain itu, kita juga boleh menunjukkan tangent bagi curve tersebut adalah horizontal, dan itu merupakan cara bagaimana kita boleh dapatkan stationary point. Itu sahaja langkah kerja bagi tajuk ini. Terima kasih. Rate exchange boleh diterangkan menggunakan differential. Jika y diberi sebagai fungsi kepada x, jadinya dy dx adalah rate of change kepada y kepada x. Masalah yang menggunakan rate of change boleh diselesaikan menggunakan formula ini, iaitu dy dt bersama dengan dy du darab du dt. Sekarang saya akan tunjuk cara penyelesaian bagi soalan rate of change ataupun kadar perubahan. Soalan dia adalah sebuah pasu dengan keratan rentas bulat ditunjukkan dalam darjah 1. Air itu mengalir ke dalam pasu. Apabila kedalaman air itu adalah H cm, isi padu air V cm padu yang diberikan adalah V sama dengan 4 pi H kurungan H tambah 4. Air mengalir ke dalam pasu pada kadar berterusan iaitu 80 pi cm padu saat negatif 1. Cari kadar perubahan kedalaman air dalam cm saat negatif 1 apabila H sama dengan 7. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita keluarkan dulu nilai V dia iaitu 4 pi H kuasa 2 tambah 16 pi H, dan kita bezakan, kita akan dapat 8 pi H tambah 16 pi. Kita kecilkan, kita akan dapat 1 per 8 pi kurungan H tambah 2. Seterusnya, kita masukkan ke dalam formula iaitu dH per dt sama dengan dH per dV kali dengan dV per dt. So dH per dt sama dengan nilai dH per dV iaitu 1 per 8 pi kurungan H tambah 2, dan nilai darabkan dengan nilai dV per dt iaitu pada soalan adalah 80 pi cm padu per saat. Dan kita selesaikan, kita akan dapat nilai dH per dt iaitu 10 cm padu per saat perkan dengan H tambah 2. So apabila H sama dengan 7, kita masukkan nilai 7 itu ke dalam nilai H. So maksudnya dH per dt sama dengan 10 cm padu per saat per 7 tambah 2. Kita akan dapat 10 cm padu per saat perkan dengan 9. Dan selepas itu kita bahagikan 10 cm padu per saat dengan bahagi dengan 9, kita akan dapat nilai dH per dt sama dengan 1.11 cm saat negatif 1.